الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد قال الله تعالى في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, tambahkanlah bertakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh junjungkan peraturan Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, seorang buka kedai jual baju, maka kedai baju bukan ada hadiah satu, ada banyak kedai yang jual baju seperti dia. Maka supaya barang dalam kedai dia boleh jual dengan banyak dan dapat laba sebanyak mungkin, maka dia puji barang dalam kedai dia. Puji dengan sifat-sifat yang baik yang ada pada pakaian dalam kedai dia. Dengan makna ia tidak tinggal satu sifat yang baik, melainkan dia royak kepada orang, dia bersapa kepada orang. Bahkan kadang-kadang dia mari pula alasan yang royak kata barang dia baik sungguh. Dia ambil perkataan orang tu ni, demo tu ni dia panggil jamin pakaian dia, barang kedai dia baik. Demo tu pula jamin, demo ni pula jamin, dan dia wari orang yang kata jamin baju ataupun benda dalam kedai dia tu, orang yang terkenal semua, diaku oleh orang ramai di kalangan masyarakat. Maka dia bersungguh goyak benda-benda baik yang ada dalam kedai dia, supaya dia boleh tarik dengan banyak mungkin orang masuk dalam kedai dia. Dan kadang-kadang pula supaya nak orang terima benda dalam kedai dia pisah cari pula dalam kedai yang jual barang seperti dia jual. Cari apa tu? Cari keaiban, cari kekurangan, supaya dia celah kedai lain, supaya nawi orang tu benci kepada kedai lain, supaya orang mari kepada kedai dia. Kalau gitu berlomba supaya dapat sebanyak mungkin daripada manusia masuk kedai dia, dan dia boleh jual barang dengan sebanyak-banyak mungkin. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kalau gitu apakah kenampakan kita tetes seorang jual saat ni? Dan saya terlupa sikit maka tinggal saat ni, iaitu ketika dia royak, demo tu jamin barang dalam kedai dia, demo tu jamin
Padahal orang yang dia royak jamin sana tak ada kena-kena dengan dia. Tak ada kena-kena dengan dia. Tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Dia ambil nama ya. Ambil nama orang yang terkenal, ambil nama yang orang kasih. Ambil nama mari sokang barang dia. Kalau gitu saya tanya sidang Jumaat yang dihormati sekalian, apakah kenapakan kita? Rasaan kita terhadap orang jual yang semacam tu rupa dia, semacam tu sifat dia, semacam tu kelakuan dia. Apa kenapakan kita? Adakah penjual ni orang yang baik, orang yang bagus? Dan adakah perbuatan dia tu elok, comel, baik? Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, saya tak suka sama sekali dan tak akan suka sampai bila-bila bahawasa ada di kalangan sidang Jumaat yang ada dalam masjid ni pada hari ni seorang pun yang kata orang jual saat ni orang baik, orang jual saat ni orang bagus, orang jual saat ni orang yang agung, pandai, bijak. Dan rasanya tidak ada sesiapa dalam masjid ini yang sokang orang jual saat ni, yang rasa kata betul sekali perbuatan dia. Bahkan saya tidak suka sama sekali bahawa saudara ramai-ramai sidang Jumaat yang dihormati yang ada dalam masjid ni berasa kata orang ni penjual ni ialah orang yang paling cerdik sekali di kalangan orang penjual semua. Sebab apa? Sebab dia tahu hakikat. Bagi orang tak tahu tak ada apalah. Bagi orang tak tahu hakikat sebenarnya berjual boleh jadi yang suka atau bijak, yang ni bagus, dia ni baik, yang ni. Tapi bagi orang yang tahu, dia tak akan kata baik sama sekali. Bahkan kadang-kadang di sisi dia sejahat-jahat manusia. Apabila orang tu berakal, pandai ramuk, pandai beza, kata hak mana baik, hak mana jahat, hak mana buruk, hak mana comel. Ada tidakkah begitu sidang Jumaat yang dihormati sekalian? Kalau begitu, siapakah orang jual baju sana? Yang dukusna bagi dia sana? Yang duk cari kejahatan orang baju lawan dia daripada kedai-kedai yang lain? Siapakah orang jual sana sidang Jumaat yang dihormati sekalian? Tapi sebelum saya nak jawab kata siapa orang jual saat ni, di sini saya suka wak mari beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi dah cerita tentang kelakuan kita pada hari ini dan akan berlaku selepas daripada kita sebagai alamat akhir zaman. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, sidang Jumaat yang dihormati sekalian, bahwasa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata inna baina yaday as-sa'ati kadzabin fahdharuhum. Nabi kata sesungguhnya di antara sebagai alamat kiamat sebelum nak berlaku kiamat ada pembohong, ada pembohong, ada pembohong. Fahdharuhum, maka kamu beringat jangan percaya mereka itu. Dia tak begitu kak, kamu binasa, kamu celaka jika kamu turut di belakang dia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Maka di hari ini kita boleh kelih dengan mata kepala kita bahawa sebenar Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Sebab di hari ini banyak benar pembohong. Sungguh-sungguh banyak pembohong, tapi bohong dengan nama baik. Dia selimut dengan benda yang baik. Hakikat seburuk-buruk, sebusung-busung benda. Tapi diselimut dengan benda yang baik, orang lain kata suka baik. Maka Nabi kata, ingat, kadzabin fahdharuhum. Dan Nabi kita pula sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sidang Jumaat yang dihormati sekalian, apabila Nabi lihat dalam keluarga dia ada seorang tak kira cucu dia ke anak dia ke isteri dia ke bohong walau benda tak ada besar sekali, tak ada bahaya sesiapa, tapi bohong
maka Nabi tak akan lihat kepada orang itu. Nabi tak kecek sehingga dia bertaubat. Maka sifat bakhil Nabi tak terima sama sekali. Nabi kata orang mukmin boleh jadi dia berzina, boleh jadi. Orang mukmin boleh jadi dia curi, boleh jadi. Tapi orang mukmin dia tak bakhil sama sekali. Orang mukmin tak bakhil sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Bukan saya kata, ialah orang yang kata Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Lagi pula Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal. Nabi kata, "Yutba'u al-mu'minu 'ala al-khisal illa al-khiyanata wal kadhib." Orang mukmin dia boleh bersifat dengan sifat macam-macam. Tapi dua ya tidak ada pada mukmin. Dia ada pada orang itu bukan orang mukmin yang sebenar. Ialah al-khiyanah wal kadhib. Yang pertama, dia tidak ada amanah. Yang kedua, ia bohong. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Nabi lihat pada malam Isra wal Mi'raj, ketika Nabi lalu neraka, maka Nabi lihat tentang seorang manusia yang ambil besi, maka cocoh pipi dia, belah lek kiri, maka tubik lek kanan. Maka mai lek kanan, cocoh lek kanan, tubik lek kiri. Maka lagu itulah dia buat 2-3 kali depan Nabi. Maka Nabi tanya, "Ya Jibril, man hadha?" "Hei Jibril, siapa ni orang ni?" Maka Nabi Jibril jawab, "Huwa kazzab ya Rasulullah." Ini pembohong daripada umatmu, hei ya Rasulullah. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Siapa orang berjual sana? Siapa orang berjual sana? Orang berjual sana, sidang Jumaat yang dihormati sekalian, dengan baik-baik daripada benda yang akan keluar daripada mulut saya. Dan saya tak bohong. Dan Tuhan akan tanya saya di akhirat pula tentang perkataan saya yang saya akan kata lepas daripada ini. Orang yang jual baju tadi, yang dokusna barang dia sekian-sekian, ialah kebanyakan, boleh kata 90% daripada ulama al-Wahabiyyin. Tak kira di mana saja atas muka bumi ini yang berada. Ya, saya kata ini nasihat kepada saudara semua. Dan saya betul di atas perkataan saya. Para ulama kaum baru 90%. Damo ni hidup dengan bahu. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Padahal saya bukan seteru dia. Mereka itu bukan seteru saya. Tapi ini hakikah. Benar yang benar yang saya rasanya wajib bagi saya. Yang saya kena sapa kepada sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Beritahu tentang benda ini. Sebelum nak luput masa. Sebab jikalau turut belakang demo ni dah, payah nak kembali klik semula. Sebab sebagaimana kata para ulama yang baik-baik, mana-mana manusia apabila masuk bid'ah dalam hati dia tak terima perkataan orang lain. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ya 90%. Bahkan kadang-kadang banyak daripada tu. Lebih-lebih lagi di segi akidah, bab pegangnya. Dan juga bab ibadat, bab fiqh. Sampai itu tak pelik, kita boleh kelih banyak benar. Jikalau kita balik baca kitab-kitab yang mereka karang, maka dia nakal perkataan para ulama, dia nak ambil mana? Sebab di antara dia dengan Nabi beribu tahun. Memang ambil perkataan para ulama belum daripada dia. Tapi dia tidak ada amanah. Dia ambil perkataan mari, maka dia buat situ, dia tambah sini, dia ubah situ. Maka dia ni sebuah perkataan ini kepada orang itu. Nu tak ada kata kali, dia kata Imam Ahmad kata. Imam Ahmad tak tahu ke mana. Bagi siapa tahu ni, bagi orang yang ikut perkataan dia. Kaji sungguh. Balik sungguh, tak ada jumpa pun. Tak ada kena-kena. Dan kadang-kadang sebaliknya pula Imam Ahmad kata kok lain. Berlawan terus dengan perkataan yang dia kata. Kalau gitu, supaya nak demo terima perkataan dia sana kepada orang yang baik-baik daripada ulama.
orang tu kata, kelih ni orang ni kata, kelih ni orang ni kata. Kami ikut salaf, kami ikut salaf, bukan dinama kumpulan dia salafi. Maka adakah ada hubungnya di antara mereka kaum salafi? Tidak ada hubungnya langsung. Salafi kaum salaf dulu orang yang baik-baik, duduk sebelah kanan, demon di belah kiri, tak ada hubungnya. Tapi supaya nawi orang ikut, nawi demon percaya, kena ambil berkat, ambil demon nung mari, kusna tak depan. Ambil wapai supaya nak hirat orang mari dengan sebanyak mungkin. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Lagi pula dia membahong dia tu, dia membakir bahong dia ni, maka dia musahihkan hadis, dia mendoakan hadis, pandai-pandai seolah-olah ulama ni tidak ada harga. Dan yang lebih bahaya lagi, dia mengkufurkan orang, menghalalkan darah orang Islam, halal bunuh, padahal dia mau mengucap 2 kalimah syahadah. Maka Nabi kata, siapa-siapa yang mengucap kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka haram darah dia. Maka dia kata halal darah dia. Sebab orang ni kafir, tuduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Ini benar yang berlaku sedang Jumaat yang dihormati sekalian. Maka benar ni benar pelik benar. Tak pelik lagu mana? Demoning dia seru orang kepada bersatu. Padahal siapa yang wak pecah belah? Masjid ada molek-molek lekap putih besar beripung belaka. Becek awak 2, becek awak 3. Dakwah orang kepada bersatu, kita kasih mesra, tiba-tiba mu kafir, mu huda, mu syirik, mu bid'ah. Bagaimana nak berlaku lagu tu? Kata lain, perbuatan lain. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Maka mensebarkan fitnah, mensebarkan haru-haru oleh masyarakat. Dan saya bagi satu contoh. Supaya nak sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kelih wi nampak wi jelas wi ciat kata dan nak wi khabar. Kata di mana hari ni kita siapa? Ulama besar, bahkan ketua kaum baru tempat kita sini. Yang berlaku lepas 2 tahun lepas. Tetap apa? Tetap hari raya dan puasa Arafah. Dan saya ingat saya biasa sapa dah di sini kepada sidang Jumaat semua sekalian. Maka dia kata mana? Dia kata Nabi suruh kita puasa ikut Mekah. Para sahabat suruh kita puasa ikut Mekah hari Arafah. Para ulama semua suruh kita puasa ikut Mekah. Maka yang hari Imam Nawawi suruh puasa ikut Mekah. Imam Rafi'i suruh puasa ikut Mekah. Dan ulama sekarang ni beripung di Jordan. Semua satu padu satu perkataan, suruh puasa ikut Mekah. Tak percaya pergi buka YouTube boleh, pergi cari kelih dengan sendiri. Tak percaya, saya tak bohong. Sebab satu hari akan tanya saya di akhirat pula. Maka pas dia kata kita dakwah ikut ulama. Pas ni ulama kata gini, Nabi kata lagu ni, para sahabat kata lagu ni, pas kita degi apa tak saya puasa ikut Mekah. Nak gapo lagi kita? Comel perkataan. Tapi adakah betul gitu? Semua bohong. Nabi tak kata suruh puasa ikut Mekah. Para sahabat tak kata suruh puasa ikut Mekah. Para ulama tak ada siapa kata ikut Mekah. Dan hal lebih lagi, para ulama Wahhabi sendiri di Mekah tak ada suruh puasa ikut Mekah. Ni mari mana dia sore di sini? Maka semua bohong. Tapi kecek Quran, sunnah, Quran, sunnah. Maka siapa yang nyanyi? Kita yang nyanyi. Kita mengaji ni yang nyanyi. Dan saudara semua tahu lagi, sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Saya dengar berita 3 hari ini. Daripada kru yang mengajar di sekolah masjid. Dia tanya pelajar dia, dek, kak, rumah ada cang satelit dah? Wajib kena kelih Y channel. Dia tak kelih Y channel sesak lalu dah. Wajib kena kelih. Pergi royak ke mek, kelih royak ke ayah. Mesti kena kelih. Tak kelih sesak. Padahal hacau ni dia sesak orangnya. Pak kita hantar juga anak kita pergi situ. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Maka benda yang berlaku, adakah pelik? Bahasa pelik tak kita? Boleh jadi kita nak bahasa pelik, tapi hakikat tak pelik. Sebab benda ni Nabi dah royak semenjak nung lagi dah.
Cuba kita mari dengar bersama hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata, innaha sata'ti 'alan nasi sinuna khudda'ah. Dan pada riwayat yang lain Nabi kata, inna amamad dajjal sinin khudda'ah. Sebelum nak keluar dajjal ada beberapa tahun yang bohong. Maka Nabi kata lepas pada tu, yusaddaqu fiha al-kadhib. Dibenar orang yang kata bohong, orang bohong orang percaya. Orang kata bohong orang percaya, masyarakat terima. Wa yukazzabu fiha as-sadiq, dan dibakir bohong orang benar. Hari ni orang benar kata demo lekeh, demo jebeh, demo tak dengar hari ni. Maka benar ya Rasulullah, benar perkataan engkau. Kami boleh kelih pada hari ni. Orang yang bohong banyak mana orang terima, demo percaya. Dan banyak mana orang benar, demo jelek lidah, demo paling belakang. Lagi pula, dan pada akhir Nabi kata, Nabi kata, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan orang yang akan kecek, akan mengajar orang, akan ceramah, akan syarah, ialah ruwaibidah. Maka para sahabat tanya, wa mar ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa ruwaibidah ni ya Rasulullah? Maka Nabi kata as-safi yatakallam fi amril 'ammah. Ialah orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak berakal, tidak ada ilmu pengetahuan, tiba-tiba menghukum tentang agama. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini syirik, ini bid'ah. Ni Nabi dah royak kepada kita sejak 1400 tahun lepas. Kita boleh kelih di hari ini. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kalau gitu kita tak berasa kata kita duduk dalam keadaan bahaya. Kita tak berasa kata kita duduk dalam keadaan bahaya. Di hari ini sidang Jumaat yang dihormati sekalian, bagi mereka itu penuh jalan yang heret kita lagi. Cuba tak gambar dengan saya. Anuban hari ni hak siapa? Kebanyakan hak demo tu. Sekolah Patung hak Ekacun, banyak ke hak siapa? Hak demo tu. Radab sekolah Sanawi hak banyak ke hak siapa? Hak demo tu. Dan kuliah hak siapa? Hak demo tu. Lagi pula Chong TV 4 5 necang hak siapa? Hak demo tu. Radio berapa tempat hak siapa? Hak demo tu. Internet, masuk alam internet, semua YouTube hak siapa? Hak demo tu. Nak gimana hari ni? Siding tak habis keliling. Nak gimana hari ni? Kita nak gimana hari ni? Anak kita nak gimana? Dan jika kita duduk lagu ni lagi, masa 10 tahun depan nak gimana? Generasi baru akan ganti tempat orang tua kita ni, ada lagu mana? Di hari ni di Jawa, sidang Jumaat yang dihormati sekalian, tak jauh daripada kita. Guru tadika semua tinggal cikgu sek sore ya oleh kita hari ni. Orang lain sudah kang bawa bidah. Khabar atau tak khabar? Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, saya ulang sekali lagi, saya bukan seru mereka itu. Tapi saya yang benar benar. Saya yang benar benar. Dan jika saya perkataan saya belok salah, panggil demo tu mari bincang dengan saya. Sedia 24 jam di mana saja ikut demo nak. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kalau gitu apabila kekal dalam keadaan lagu ni tak berlaku berubah, natijah akan jadi lagu mana? Benda yang buruk sekalipun, benda yang tak baik sekalipun, dia ada bui sama-sama, dia terima boleh. Dan pergi kejap lagu tu. Cuba tak kita semua ni, adakah kita tak berasa lagu tu? Siapa di kalangan kita pada hari ni yang berani makan timung selepas daripada yang makan hubak? Berani tak? Siapa berani? Makan hubak apa tu makan timung? Siapa berani? Tak ada siapa berani. Sebab apa? Rasa mabuk. Tapi adakah begitu mabuk sungguh? Bomo kata tak mabuk pun. Tapi sebab kita terima daripada kita duduk lendo lagi dah berakal mari pak, mek ayah kata timung dengan hubak mabuk. Maka besar sampai hari ni timung hubak mabuk. Ini kesal kita duk terima hari demi hari. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Tapi walau bagaimanapun saya mengaku dan minta maaf kepada semua rakyat masyarakat kita. Tolong minta maaf kepada para ulama kita yang demo ni taksir, demo ni tak
Tak berdiri sebagai panggil apa? Sebagai berdiri sungguh-sungguh sebab ilmu agama. Duk masing-masing duk cara dia ya. Siapa kadang lain boleh ambil peluang ikut orang lain hirat lepas sore-sore lepas sore-sore hirat. Lagi pula ulama kita dulu yang merekaskan, hukum ni boleh, tak wahai dalil pun daripada Quran dan Sunnah. Tapi adakah tak ada? Ada, tapi tengok ringkas. Ayat ni boleh, tak ayat tuan dalil gini panjang. Maka dia ambil peluang. Ni kami ni begini, dalil begini pada Quran, nampak kemah perkataan. Sabit tu pula menarik orang lagi. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Maka kita siapa? Tanyakan soalan. Kita semenjak para sahabat, para ulama mazhab ni, kita ialah ahli sunnah wal jamaah. Kita ialah orang yang ikut hadis sungguh, ikut Quran sungguh, ikut para ulama yang pimpin Quran dan sunnah sungguh. Nah, pimpin bawa dengan ada amanah, tak bohong, betul benar ikhlas kerana Allah. Tidak belok kiri kanan dah. Nah, berlainan dengan kaum baru sekarang. Demo ni dia berkecek, dia kuat kan, tetapi buat dia nampak orang netai dia slow. Kadang-kadang dia masuk pula kecek. Hal ni kita banyak mana boleh klik. Cong channel masalah. Makluk haram makluk. Haram tak boleh buat bid'ah. Tapi lama-lama orang netai, wahai alasan netai, ni hari ni tak apa dah. Makluk tak apa nak buat pun tak apa. Kok mana? Dan juga segi hal lain pun supaya. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Maka tajuk ni panggil hak sebenar pun. Tapi saya supaya nak nampak rupa jelas ke saudara sidang Jumaat yang dihormati sekalian dengan jelas, saya wahai satu kisah sebagai khitam khutbah saya pada hari ini. Benda yang berlaku sungguh dan orang yang berlaku hidup lagi masa di hari ini. Ialah tuan guru orang alim besar di Mekah. Nama Syekh Abdul Ilah Al-Irfaj. Orang muda lagi, umur tak hafal 50 lagi. Maka dia dari kita Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i kita. Dia kata pada suatu hari datang waktu guru besar daripada kaum baru. Mari sekelompok kelompok dia. Mari nak menetai Syekh Abdul Ilah. Sehingga buat majlis berdebat, majlis hiwar. Syekh Irfan sore dia. Dia kata baik, tak ada apa. Baik. Maka mula kata, liwah de kaum baru ni. Dia kata, ya Syekh Irfan, ikut sunnah, ikut Quran, kamu jangan sebab bid'ah, jangan sesak orang. Nah, jangan buat malaikat dari ada alasan daripada kitab dan sunnah. Maka Syekh Irfan kata baik. Kalau gitu semua perbuatanmu, semua ibadatmu dalam hidupmu, semua daripada kitab dan sunnah belaka, tidak ada daripada lain. Dia kata, ya benar, kami tak terima yang keluar daripada kitab dan sunnah. Maka Syekh Irfan kata baik. Kalau gitu, mung jadi imam masjid. Dia kata ketua Wahbi sana. Mung imam masjid. Kalau gitu mung semaya tarawih dalam bulan Ramadan. Mung semaya baca surah pendek-pendek ke kamu khatam Quran? Dia kata saya khatam Quran. Syekh Irfan kata baik. Kalau gitu khatam Quran dalam semaya keluar sembahyang, kita dalam sembahyang. Maka Syekh Irfan kata mari wa'ai dalil daripada Quran dan sunnah yang kata boleh khatam Quran dalam sembahyang bulan Ramadan. Dia tak boleh jawab. Ya tanya Syekh Irfan, dalil ni aku tak say dalil mu, ku nak kata Allah kata Rasul. Dah mu kata semua ibadat mu kata Allah kata Rasul hari. Dia kata, dak dalil ni dalil ku gini. Dak aku nak Quran dan sunnah. Dah mu kata lagu tu. Dia kata dalil ni dak, maka Syekh Irfan kata, aku tahu dalil mu. Aku belum nak raya aku tahu tak dalil mu gapo. Dia kata gapo? Dalil mu ialah perkata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad di Mekah bulan Ramadan dan orang semaya segi haram semua khatam Quran dan Imam Sufyan ibn Uyainah khatam Quran dalam sembahyang. Maka tu dalil betul tak? Ya tanya betul. Lepas tu Syekh Irfan kata mana Quran mana sunnah? Dia kata Syekh Irfan ini perbuatan salaf. Tengok lain pula. Berarti mana? Ini buatan salaf. Maka Syekh Irfan kata kalau kita perbuatan salaf semua betul ke? Dia kata ya betul. Syekh Irfan kata baik. Kalau gitu, mu ingat tak 2 tahun dulu mu pernah mari di masjid aku ni.
Maka mu naik baca ketubah. Maka mu kata, siapa beripung buat ibadat dalam malam nisfu Syaban, bid'ah, sesat. Betul tak mu kata lagu tu? Mu buat dah 2 tahun lepas. Maka Syekh Wahab kata, ya saya buat. Apa? Syekh Irfan kata, kalau gitu mu menentai apa? Beripung orang malam nisfu Syaban. Sebab apa? Sebab benar ni salah buat. Bukan buat belum daripada khatam Quran lagi. Maka dia kata Syekh Irfan, sungguh salah buat apa, tapi kita boleh rajah. Kita nak tarjih boleh, kena pilih yang mana pun boleh. Kata dia. Maka Syekh Irfan kata, kalau gitu mu boleh pilih, aku tak boleh pilih kerana. Mu boleh pilih munahanung, aku nak pilih tak boleh kerana. Dia di. Bawa lepas tu pula Syekh Irfan kata, bagaimana jikalau aku buat dengan seperti membuat masa dulu gitu. Aku naik baca kitabah, maka aku kata, siapa semaya Jumaat belum zawal tak sah. Ini pendapat jumhur dan aku mensuruh orang semua ikut perkataan ni. Mu nampak kata kuat betul tak? Kita tak betul. Sebab apa? Sebab di sana Imam Ahmad kata boleh. Sebab apa tak betul? Saya Irfan tanya. Sebab engkau memfitnahkan orang lain. Apa? Syekh Irfan kata, kalau gitu perbuatanmu dulu 2 tahun dulu mu tak fitnah orang lain. Gaya-gaya habis dalam masyarakat sebab mu sorang ya. Orang lain dia buat molek-molek dah mu mari ya. Sebab fitnah dia orang lain. Ya, minta maaf, kamu orang alim, kamu orang baik, kamu minta maaf. Kliknya begitu ya. Sampai tu dia hari ni jikalau panggil berdebat betul-betul dapat orang amat tak berani. Sebab alasan tak banyak, alasan belok faham gelewek. Kalau gitu sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ingat perkataan saya. Di hari ini kita adalah keadaan bahaya anak cucu kita. Maka jaga baik-baik sebelum luput masa. Dan luput masa nak kembali tak boleh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fa ya fawzal mustaghfirin. Astaghfirullah.